Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wabillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, para jemaah semua yang dimuliakan oleh Allah, sahabat-sahabat semua, pada pagi ini kita bertemu lagi untuk menyambung siri pengajian kelas 10 sahabat yang dijamin masuk syurga. And pada pagi ini kita akan bersama dengan seorang sahabat yang juga dikenali sebagai pair kepada Talhah bin Ubaidillah, sahabat baik beliau iaitu Zubair bin Awam. Cerita mengenai Zubair bin Awam ni sebenarnya dia tidak begitu banyak diperkatakan. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan masuk ataupun kita akan sentuh dua orang sahabat, Zubair bin Awam, dan kemudian selepas ini kita akan ceritakan tentang kisah Abdurrahman bin Auf. Okey, jadi Zubair bin Awam salah seorang daripada sahabat yang diberitakan mendapat tempat di syurga. Salah seorang daripada 10 sahabat yang terkenal inilah. Nama beliau adalah Zubair bin Awam, yang mana beliau memeluk Islam masa dia masih lagi usia 8 tahun. So maksudnya masa Nabi SAW berusia 40 tahun ketika memulakan dakwah Islam, Zubair bin Awam masa itu baru sahaja mencecah 8 tahun umurnya. Dan ada yang mengatakan ketika itu beliau berusia 16 tahun. Ada khilaf daripada sudut umur di situ. Dan beliau dikenali sebagai hawari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa maksud hawari Rasulullah? Dia macam orang kata pengawal, pembantu yang very close dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia juga tidak jauh keluarganya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab dia adalah anak kepada makcik Nabi sallallahu alaihi wasallam. So kalau kita kata anak makcik means sepupu lah kan. So, dia makcik Nabi ni adalah Safiyah binti Abdul Muttalib, kakak kepada Hamzah bin Abdul Muttalib. Jadi dia ada anak, nama dia Zubair bin Awam sebab Safiyah dia berkahwin dengan Al-Awwam. Dan dia juga tidak jauh daripada sudut belah nasab ayahnya juga. Al-Awwam itu adalah family kepada Khadijah binti Khuwailid. Jadi dia dalam kekerabatan Nabi sallallahu alaihi wasallam lah. Dan dia juga adalah merupakan salah seorang daripada 6 orang ahli syura yang mana menjadi ahli syura pada zaman Umar bin Al-Khattab. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan menceritakan tentang kisah Az-Zubair bin Awam radhiyallahu an. Detik-detik awal Islam dulu, di kala awal keislaman Zubair, Zubair ni antara yang terawal sekali menghunuskan pedangnya fi sabilillah, yang boleh kita katakan sebagai the soldier of Islam, the earliest soldier of Islam. Dan walaupun ketika itu dia masih lagi kecil, walaupun dia masih lagi sangat muda, masa tu kan kita dah bagi tahu umur dia dalam antara 6 ataupun 16 tahun, tetapi sebagaimana juga dia punya sahabat-sahabat yang lain seperti Ali bin Abi Talib, mereka yang kecil usianya ini tetapi mereka ni berjiwa besar, memiliki iman, memiliki keberanian yang besar. Jadi Zubair bin Awam ni juga salah seorang, kita boleh katakan anak muda yang sangat-sangat boleh dijadikan contoh. Yang inilah watak-watak macam inilah yang sebenarnya kita kena perkenalkan kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita yang kecil-kecil usia, supaya mereka ni mengidolakan sahabat-sahabat begini. Bukan mengidolakan seperti watak-watak fiction daripada TV dan sebagainya. Kita nak memperkenalkan hero-hero Islam ni kepada mereka, berbanding dengan hero-hero barat ni kita lihat di kaca-kaca TV, di wayang dan seumpamanya. Okay. Dan ketika itu seperti mana yang kita sudah maklumi, di Makkah adalah tempat yang menentang orang-orang Islam. Jadi Zubair juga walaupun masa tu dia sangat kecil, tapi dia juga tak terlepas bila diketahui keislamannya, dia juga menerima tempias daripada siksaan-siksaan dan tekanan-tekanan yang dilakukan oleh orang Quraisy. Okay. Bila pak cik dia tahu dia dia memeluk Islam, jadi dia pun duk macam bungkus Zubair ni dengan daun-daun, pelepah-pelepah. Kemudian dia duk bakar daripada bawah supaya dia nak bagi Zubair tu tersedut asap
supaya macam mati dalam keadaan lemas lah. Tapi walaupun begitu, Zubair ni dia tetap berpegang teguh lah. Dia tidak lari daripada agama yang dianutinya kerana dia sudah merasai kenikmatan Islam. Kalau kita perasan, siksaan yang dialami oleh Zubair bin Awam ni mirip hampir-hampir seperti Uthman bin Affan. Uthman bin Affan pun masa dia masuk Islam awal dulu, dia pun dibungkus oleh ayah dia dan disiksa dengan api, sebegitulah. Tetapi kerana cahaya iman yang telah menyinari sanubari hati mereka, maka mereka ini tidak merasai kesakitan yang mereka tempuhi, malah kesakitan itu dirasakan sangat-sangat nikmat jika dia dapat digunakan di jalan Allah. Zubair bin Awam pun begitu. Dia menjerit bertempik kepada pakcik dia. Dia kata, la wallah la a'udu lil kufri abada. Demi Allah, aku tidak akan sekali-kali kembali kepada kekufuran selama-lamanya. Jadi Zubair tegar, tetap di atas agamanya, dan semakin kuat siksaan orang musyrikin sehingga akhirnya Zubair juga terpaksa berhijrah ke bumi Habsyah sebanyak 2 kali. Cumanya dia tak mampu untuk nak berjauhan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia merasakan sangat rindu kepada Nabi. Jadi dia pun pulang semula ke Mekah untuk nak bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharungi keperitan, azab dan tekanan yang dilakukan oleh golongan Quraisy. Kemudian Zubair bin Awam pun berhijrah ke Madinah untuk memulakan perjalanan fasa hidup yang baru fi sabilillah. Jadi di situ dia telah bersedia menyediakan jiwa, raga dan hartanya untuk memerangi kesyirikan, kekufuran dan memperjuangkan agama Allah. Jadi ketika pada peperangan Badar, beliau bersama dengan 300 lebih orang pergi untuk nak berperang, bertemu dengan musuh Islam di sebuah kawasan yang memang terkenal lah sebagai peperangan besar yang pertama dialami oleh umat Islam. Walaupun ketika itu orang musyrikin memiliki jumlah seramai 1,000 orang, tetapi Zubair bin Awam, keberaniannya sahaja sudah menunjukkan bahawa beliau telah menyumbanglah ke arah kemenangan orang Islam ketika itu. Masa itu lagi orang-orang Islam, Nabi SAW telah melihat keberanian Zubair, telah melihat kekuatan Zubair, dan Nabi SAW berteriak kepada Zubair ketika itu, qatil ya Zubair, fight wahai Zubair. Itu apa yang Nabi SAW harapkan daripada insan berjiwa muda ini. Dan Zubair bin Awam pernah diceritakan juga malaikat pernah datang turun dalam menyerupai rupa Zubair. Pada ketika peperangan Uhud, Zubair ni antara orang yang paling setia dengan Nabi SAW. Dia berada di samping Zubair, seperti mana sahabatnya Talha yang kita pun bagi tahu. Abu Bakar pun bila ditanya tentang peperangan Uhud, dia kata itu adalah hari Talha. Itu adalah hari Talha. Kejap, mak saya call. 2 minutes. Okey, kembali semula kita ke pentas. Okey. Jadi Zubair bin Awam juga seperti sahabatnya Talha bin Ubaidillah, gigih untuk nak mempertahankan Nabi SAW daripada serangan musyrikin depan dan belakang, kiri dan kanan, sehingga membuatkan akhirnya orang-orang musyrikin terpaksa bertepiaran lari bila melihat Zubair punya keberanian sebagai the knight ataupun warrior of Islam. And pada hari peperangan Khandaq, ketika mana keadaan agak teruk lah masa tu sebab dikepung Madinah dikepung oleh orang-orang musyrikin selama sebulan lamanya. Sampai ketika itu orang-orang Islam memang berasa panik, takutlah juga sebab 10,000 itu adalah bala tentera yang teramai sekali yang pernah dihadapi oleh umat Islam selama 10,000 orang.
Dan bila mana kalau kita ingat lagi sirah, ketika mana berlakunya perdamaian, pengkhianatan oleh Bani Quraidah daripada kalangan Yahudi yang berpakat dengan tentera Ahzab untuk mengkhianati bumi Madinah daripada dalam. Mereka membuka laluan rahsia untuk orang-orang musyrikin masuk ke bumi Madinah. Maka Nabi SAW pun bertempik bertanya, man yadhhab ila Bani Quraidah liyuqatilhum, siapa yang sanggup untuk nak pergi menuju ke Bani Quraidah untuk menyerang mereka. Maka dalam keadaan ramai orang dalam keadaan yang ketakutan masa tu, sebab mereka risau pertahanan mereka akan ditembusi oleh orang-orang Quraisy. Maka Zubair pun bangkit mengatakan, ya Rasulullah, ana akhruj, wahai Rasulullah, aku akan keluar. Maksudnya aku akan carry the mission, I will fight them hard. Dan Nabi tanya lagi, sebab Nabi tu masa tu tengok Zubair macam muda kan, so dia tanya lagi, ada tak siapa-siapa yang sanggup untuk nak pergi serang Bani Quraidah yang telah mengkhianati kita? Maka Zubair pun keluar lagi, dia kata lagi, ana ya Rasulullah. Maka Nabi SAW melihat keberanian Zubair, dia pun kata, fidaka abi wa ummi, inna likulli nabiyyin hawariyan wa hawariyi az-Zubair. Nabi kata, ibu dan ayahku sebagai tebusan. Setiap para nabi itu memiliki hawari. Macam Nabi Musa, al-hawariyun, dia ada di punya golongan-golongan yang setia, yang sahabat dia, yang close. Dan Nabi pun beritahu, hawari aku adalah Az-Zubair. Maka bermula daripada hari itu, orang menggelarkan Az-Zubair ini sebagai hawari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Zubair pun dengan penuh keberanian keluar memerangi Bani Quraidah. Dan ketika itu dia mendapati ibunya. Ibu Zubair ini memang warrior, walaupun dia wanita, tapi dia adalah seorang yang few often join the battle bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masa itu dijumpa dengan ibunya. Ibunya yang telah membunuh seorang Yahudi yang cuba untuk nak spy ataupun mengintip orang-orang wanita daripada kalangan orang Islam. Maka kat situ kita boleh nampak jiwa warrior Zubair bin Awam ini diwarisi daripada ibunya sendiri, Safiyah binti Abdi al-Muttalib. Okay. Kemudian kita masuk kepada fasa Zubair ketika zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat dan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq pun membawa panji khalifah dan kemudiannya diganti dengan Umar bin Al-Khattab. Zubair bin Awam merupakan salah seorang daripada prajurit yang terkuat yang dimiliki oleh umat Islam. Dia selalu berada di barisan hadapan. Dia selalu akan berada di saf tentera Islam yang membuka kota-kota kota-kota di luar sana, dan juga dia adalah antara mereka yang sangat menyumbang ke arah dakwah Islamiyah, menyelamatkan manusia daripada lembah kekufuran. And Zubair ni, dia dengan Talhah ni both memang terkenal sebagai warrior. Mereka ni selalu berperang bersama, membuka kota-kota Islam. And masa, kalau kata ingat lagi, ketika hari peperangan masa orang Islam menyerang Bani Quraidah, Zubair pernah bertempik, yaum ka yaumi Hamzah wa sa'ada ila al-hasan. Dia pun masa tu dia kata hari ini adalah hari Hamzah, dan dia pun naik ke kubu Bani Quraidah bersama dengan Ali bin Abi Talib, sehingga akhirnya mereka berjaya menembusi benteng kebal kubu Yahudi ketika itu. Dan Zubair ni diingatlah kepada pakcik dia, Hamzah bin Abi Talib, Asadullah. Pakcik dia pun seorang warrior besar, dan dia memang macam idola kepada Zubair lah. So keprajurutin ataupun heroic of Hamzah itu telah membuka kehidupan Zubair untuk berkhidmat dirinya sebagai seorang warrior yang memperjuangkan agama Allah. And
pada hari peperangan Yarmouk, ini pada zaman Umar bin Al-Khattab, ketika itu negara Syam sedang dibuka. And Zubair bin Awam masa tu memang menyerbu dengan penuh gagah berani, bertempik sampai membuatkan musuh-musuhnya bertempiaran lari. Zubair ni kehidupannya adalah jihad fi sabilillah. Dia ketika itu bersama dengan tentera Amru bin Al-As membuka kota Mesir. Sehingga kan penduduk-penduduk Mesir ketika itu ramai yang memeluk Islam. Masa tu juga dia sudah menembusi ke kota Babylon. Tentera-tentera Islam sudah berada di hadapan benteng kubu Babylon. And masa tu pada awal-awal tu memang susahlah, tak berjaya nak membuka kota Babylon. Sampai tentera Islam ni kepung berbulan lamanya. Sampailah Zubair bin Awam pun antara mereka yang memberikan sumbangan besar untuk membuka kota Babylon. Dan dia pun kata masa tu dekat orang-orang Islam, inni ahabu nafsi lillahi arju ay yaftahallahu bidzalika 'alal muslimin. Dia kata aku akan menggadaikan, aku akan menyerahkan jiwa aku kepada Allah dengan harapan semoga Allah akan membukakan kota ini kepada orang Islam. Dan Zubair ini diletakkan tangganya dekat dia letak tangga dekat benteng, kita kata apa yang macam dinding tu kan, kota Babylon. Dia panjat dan dia cuba untuk nak serbu buka pintu itu daripada dalam. Dan dia kata dekat orang-orang Islam masa tu, idza sami'tum takbiri fakabbiru. Kalau kamu dengar aku bertakbir, maka bertakbirlah bersama. Itu menunjukkan bahawa get ready untuk masuk. Dan akhirnya Zubair pun dia buat begitu, dia letak tangga, dia naik, dia lead, dan orang-orang Islam pun beberapa orang ikut dia, dan mereka pun bertakbir bersama. Orang Islam semua bertakbir bersama sehingga menyebabkan tentera Rom yang menguasai kota Babylon masa itu pun berasa gentar, dan mereka pun akhirnya tewas dan melarikan diri daripada tempat pencerobohan Zubair. Maka Zubair pun berjaya membuka kota tersebut bersendirian bersama dengan beberapa orang sahabatnya. Lalu tak lama selepas itu juga kota Mesir juga berjaya dibuka, dan daripada satu kota ke satu kota yang lain. Dan Zubair ini memang sangat terkenal daripada sudut pengorbanannya untuk dalam bab al-jihad fi sabilillah. And bila mereka melihat, dan salah seorang perawi dia kata dia pernah melihat dada Zubair, dan dia melihat kesan parut dekat dada Zubair ni ada macam-macam banyak parut. Ada parut pedang, ada luka daripada anak panah, dah macam badan warrior. Dan Zubair ni seperti mana para pejuang yang lain yang sangat bercita-cita untuk mendapatkan mati syahid, mati di jalan Allah. Dan ketika mana dimasuk ke dalam peperangan, harapan dia adalah untuk nak mati ketika peperangan tersebut. Tapi orang Islam mana boleh dia mengharapkan mati tanpa berjuang. So walaupun dia mengharapkan dia terkorban, tetapi dia berjuang sehabis mungkin seolah-olah dia tidak mahu terkorban. Dan takdir Allah, dia juga seperti Khalid bin Walid yang mana bercita-cita untuk berperang fi sabilillah, yang mana telah menggadaikan jiwanya, hidupnya dalam peperangan fi sabilillah, yang telah mengharungi 100 berpuluh-puluh battlefield, tetapi Allah tidak mewafatkannya dalam peperangan fi sabilillah. Sampai cintanya dia untuk mati syahid, dia pun dia bagi nama anak-anak dia dengan nama anak-anak para syuhada. Dia bagi nama salah seorang anak dia Abdullah, sempena dengan Abdullah ibn Jahash. Abdullah ibn Jahash, seorang syuhada orang Islam setelah daripada peperangan Uhud. Okay. Dan kalau ingat cerita Abdullah bin Jahash ni, dia walaupun dia luka masa tu parah pada peperangan Uhud, tapi dia sembunyikan luka dia, dan dia keluar untuk nak berperang lagi, melakukan operasi-operasi, sampailah luka dia terbuka kembali dan dia meninggal kerana itu. Dia juga namakan anak dia dengan nama Mus'ab.
sempena dengan nama Mus'ab bin Umair, syahid Uhud, orang yang seorang duta kepada Islam yang telah memperjuangkan Islam sehingga memberi sumbangan besar terhadap pengislaman warga-warga kota di Madinah. Anak muda hebat yang akhirnya gugur syahid juga pada peperangan Uhud. Hamzah, dibagi nama anak dia Hamzah, sempena nama pakcik dia Hamzah. Yang mana ketiga-tiga nama syuhada ni adalah, boleh kita kata adalah syuhada Uhud. Mereka yang syahid akibat daripada peperangan Uhud. Begitulah juga dengan nama anak-anaknya yang lain, beliau namakan dengan sempena para syuhada kerana cintanya beliau terhadap syahid. Beliau sangat menginginkan mati syahid. Dan Zubair juga seperti mana sahabatnya Talhah bin Ubaidillah, seorang yang berada, seorang yang kaya. So kita boleh tengok kan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka ini dalam 10 kalangan sahabat yang masuk syurga, kita boleh kata, saya kata tak kurang daripada 6 yang adalah sahabat-sahabat yang kaya. So ini menunjukkan bahawa kekayaan bukanlah sesuatu yang dikeji, tetapi kekayaan ini adalah dituntut jika kekayaan itu boleh dimanfaatkan ke jalan Allah, ke jalan agama. Seperti mana yang kita tahu daripada Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Uthman bin Affan, Talhah, Zubair, Abdul Rahman bin Auf. Enam ni adalah sahabat yang kaya daripada sudut hartanya. Tetapi kita pun tahulah mereka ini kaya yang berjiwa syurga, yang berjiwa dermawan, yang selalu memberi, yang selalu berkongsi, yang selalu mengorbankan diri, harta, jiwa raganya semua fisabilillah. Dan itulah adalah Az-Zubair bin Al-Awwam. Ini kita sebut ini untuk nak mengepikanlah sang persepsi orang bila dia melihat orang ini berjiwa agama, maksudnya dia mesti kena jauh daripada harta dunia. Yang dikeji adalah keduniaan yang melekakan kita daripada akhirat. Tapi jika keduniaan itu boleh kita gunakan sebagai tuaian kita di hari akhirat, maka itu adalah satu kekayaan yang terpuji. So jangan bila kita lihat orang tu kaya, kita pun fikirkan yang negatif. Kita tak tahu sumbangan apa yang dilakukan, kita tak tahu tentang macam mana hubungan dia dengan Allah, macam mana hubungan dia dengan manusia. Kita sebagai orang Muslim bersangka baik. Dan kalau boleh, jika kita Allah kurniakan kenikmatan sedemikian, kita juga jadilah jiwa seperti mana 10 sahabat yang dijamin masuk syurga ini, insya-Allah. Bukan bererti miskin atau kaya itu salah satunya baik dan tak baik. Ada sahabat yang kaya, ada sahabat yang tak kaya. Dan 10 sahabat yang masuk syurga ini ada juga yang tak kaya, macam Ali bin Abi Talib. Tetapi mereka ini semua kita tahu adalah mereka yang sentiasa meletakkan agama Allah di hadapan daripada segala-galanya. Yang lain-lain itu semua adalah harta, kudrat, tenaga, jawatan, pengaruh ni semua datang di belakang. Okay. Kemudian di akhir hayat Zubair bin Awam pun pernah kita sentuh juga sikit sebanyak sebelum ini. Zubair dan Talhah ni seperti dua saudara yang Nabi SAW kata Talhah wa Zubair jarai fil jannah. Talhah dan Zubair ni akan menjadi jiran di syurga. Itu salah satu daripada isyarat juga bahawa Zubair dan Talhah akan sama-sama mati syahid di dalam satu peristiwa. Dan setelah daripada wafatnya Khalifah Uthman bin Affan, Zubair dan Talhah masa tu, kalau kita ingat, dia berusaha bersama dengan gerombolan daripada grup Aisyah radhiyallahu anha untuk apa? Untuk nak mencari tak tahulah istilah dia apa, kita panggil mencari sokongan politik di bumi Iraq masa tu, untuk nak mencari sokongan bagi menangkap pembunuh-pembunuh Khalifah Uthman. Tetapi usaha tersebut tidak menjadi kenyataan and berlakunya salah faham, misunderstanding yang pernah kita ceritakan sebelum ini. And ketika
atas pengkhianatan daripada golongan-golongan Sabaiyun, golongan Abdullah bin Sabah, maka berlakulah peperangan di antara kumpulan Ali bin Abi Talib dan juga kumpulan Aisyah radhiyallahu anha, yang di dalamnya itu ada Zubair dan juga Talhah. Itu yang dinamakan sebagai peperangan Jamal ataupun peperangan unta. Masa tu dia kata Ali pun ada sebut dekat Zubair, ya Zubair, alam tasma' qaula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lak innaka satuqatil aliyan wa anta lahu zalim. Bukankah kamu pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadamu bahawa kamu nanti satu hari nanti akan melawan Ali dalam keadaan kamu menzalimi dia. Dan bila mana Zubair bin Awam diterdengar kata-kata Ali tersebut, tentang hadis tersebut, dia dan juga Talha bin Ubaidillah cepat-cepat menarik diri daripada peperangan. Tetapi ahli-ahli fitnah membantah golongan-golongan Sabaiyun, para pengkhianat, Khawarij, bibit-bibit mereka ini tak mau memberhentikan peperangan. Mereka ini cuba untuk nak memerangi Zubair dan juga Talha. Lalu masa tu Talha dan Zubair pun sudah tua lah, dan mereka ini akhirnya terbunuh di dalam peperangan Jamal tersebut. Masa tu Zubair bin Awam sebenarnya dia sedang solat, dan ketika itu ada orang yang menyelinap masuk dan memanah, ataupun dia ni dikenali sebagai Ibnu Jarmuz. Dia pun panah Zubair bin Awam, dan Zubair akhirnya terbunuh. Ibnu Jarmuz ni dia pulang kepada Ali bin Abi Talib, minta izin untuk nak bertemu dengan Ali. Maka Ali pun kata, laqad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bashir qatil Ibnu Safiyah yakni Zubair bin Nar. Ali kata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kepada orang yang membunuh Zubair bahawa dia akan mendapat neraka. Ali pun berasa sangat sedih, dan dia pun masuk untuk bertemu dengan Zubair yang telah meninggal ketika itu. Dan Zubair ketika itu sudah mengalirkan darahnya, mati, meninggal, dan dalam keadaan dia menangis, Ali bin Abi Talib pun berkata, Saif wallahi talama dafa'a an Rasulillah, inilah orang yang selalu mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di sebelah mayatnya ada Talhah bin Ubaidillah. Mereka ini seperti sayap kiri dan kanan yang selalu bergandingan, yang bersama-sama berjuang daripada muda sehingga ketua, sehingga mereka juga syahid bersama-sama. Dan mereka ini juga seperti mana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa mereka ini akan menjadi jiran di syurga. Dan kewafatan Zubair dan juga Talhah ketika itu adalah pada tahun 36 Hijrah. Jadi saya cuba nak kira-kira umur dia ketika itu. Kalau ketika kita ambil riwayat yang kata masa umur masuk Islam itu di umur 8 tahun, okay? So Rasulullah hidup 23 tahun. Dan nanti sampai ke hijrah lebih kurang 13 tahun. So 13 tambah 8, 21 tahun masih dia berhijrah ke Madinah. 21 tambah 36 hijrah. 36, satu tak pandai matematik. 57 lah. Lebih kurang lah. Dalam lebih kurang 57 tahun umur Az-Zubair ketika mana beliau wafat. Jadi sahabat-sahabat semua yang dikasihi oleh Allah, saya minta maaf kalau ada bunyi bising sikit, tak tahu kalau jemaah ada dengar ataupun tak. Ada jiran sebelah tengah buat, ada benda dia tengah buat lah. Okay. Jadi daripada kehidupan Zubair ini, kita
apa yang kita boleh rumuskan adalah Zubair bin Awam antara mereka yang terawal masuk Islam, seperti mana juga Talhah bin Ubaidillah, dan dia adalah seorang yang selalu mengorbankan jiwanya fi sabilillah, mengorbankan jiwa dan hartanya. Zubair bin Awam adalah sepupu kepada Nabi SAW. Daripada sebelah ibu, dia adalah makcik kepada Rasulullah SAW, Safiyah binti Abdul Muttalib, dan di belah ayahnya Awam adalah adik-beradik kepada Khadijah. Jadi dia juga adalah anak saudara kepada Khadijah binti Khuwailid. Jadi dia memiliki kekerabatan dengan Nabi SAW di sebelah ayah dan ibu dia. Dia adalah seorang yang sangat mentaati Allah, sangat mencintai Allah dan Rasulnya, dan akhirnya Zubair mendapat apa yang diharapkan, mati syahid. Dan Allah telah memelihara Zubair daripada fitan. Dia tidak terlibat di dalam peperangan Jamal, dia menarik diri, dan tetapi ditakdirkan dia dibunuh ketika itu. Zubair adalah antara contoh idola kita yang warrior yang paling berani yang kita boleh kenal. Justru beliau juga adalah salah seorang sahabat yang dijamin masuk syurga. Baik, jadi insya-Allah kita akan masuk kepada cerita sahabat yang seterusnya, iaitu sahabat yang ketujuh. Okey, kita akan masuk kepada sahabat yang ketujuh dijamin masuk syurga, iaitu Abdul Rahman bin Auf. Ini salah satu susuk figura yang antara yang paling kita kenal lah, yang sangat-sangat terkenal, Abdul Rahman bin Auf, yang mana beliau ni ketika jahiliyah, nama dia adalah Abdu Amru, anak hamba kepada Amr. Tapi Nabi SAW masa dia dah masuk Islam, Nabi tukar dia kepada nama Abdul Rahman. Abdul Rahman. Ibu kepada Abdul Rahman ni adalah bernama Syifa binti Auf, yang mana dia ibunya juga masuk Islam dan berhijrah. Abdul Rahman bin Auf masuk Islam sebelum Rasulullah SAW berpindah pusat dakwah dia kepada rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Dan dia juga, Abdul Rahman bin Auf ni, kalau kita tengok, antara as-sabiqun al-awwalun, antara mereka yang terawal memeluk agama Islam. Dia join, bila boleh katakan, semua peperangan yang disertai oleh Rasulullah SAW. Dan Abdul Rahman bin Auf ni, kalau kita nak kaji, kita nak sebut tentang kelebihan-kelebihan, keutamaan-keutamaan yang disebutkan oleh Nabi SAW, sangat-sangat banyaklah kalau kita nak sebut kelebihan dia. Ketika Abu Bakar masuk Islam, Abu Bakar ni dia pun ajak sekali Abdul Rahman bin Auf untuk nak memeluk Islam. Abdul Rahman bin Auf ni dia daripada Bani Zuhrah. Bani Zuhrah ni tak jauh lah, dikira macam klan-klan pakcik-pakcik Nabi SAW. Ada yang close lah dengan Bani Hashim. Dan Abdul Rahman masa tu antara mereka yang tidak teragak-agak untuk nak memeluk Islam. Dan dia memeluk Islam selepas 2 hari keislaman Abu Bakar As-Siddiq. Dan masa tu Abdul Rahman bin Auf ni pergi bertemu dengan Rasulullah. Masa tu dia dikenali Abdul Amr, yang kita beritahu. Dan setelah dia menzahirkan bersyahadah keislamannya, maka Rasulullah SAW pun ubah nama dia kepada Abdul Rahman. Abdul Rahman sangat happy dengan nama dia yang baru, dan akhirnya dia dikenali sebagai Abdul Rahman ibn Auf, yang ketujuh, kita kata sahabat ketujuh yang dijamin memasuki syurga. And kat sini kita nak ceritakan tentang satu situasi, kisah yang agak menakjubkan selepas daripada peristiwa hijrahnya Abdul Rahman bin Auf pergi ke Madinah. Abdul Rahman bin Auf salah seorang daripada mereka yang berhijrah ke Habsyah juga. Dan ramailah sahabat-sahabat masa itu yang pergi berhijrah ke bumi Habsyah untuk mencari suaka keadilan, untuk nak menjauhilah kecaman-kecaman, serangan-serangan daripada orang Quraisy. Dan dia juga
sukarlah untuk nak berjauhan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berasa rindu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, and dia pun pulang semula ke daripada dia berhijrah tu. Kali ni dia pulang daripada Habsyah, masa tu Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah berhijrah ke Madinah. Jadi dia terus pulang ke bumi Madinah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan Abdurrahman bin Auf bersama dengan Sa'ad bin Ar-Rabi'. Sa'ad bin Rabi' adalah orang yang antara yang orang Ansar yang daripada bumi Madinah yang beriman kepada Allah dan juga Rasulnya. Jadi Sa'ad bin Rabi' dibawa Abdurrahman bin Auf ke rumah dia lah. Dan masa tu dia rasa sangat happy bila dia dapat dipersaudarakan Abdurrahman bin Auf. Kita bayangkan bagaimana perasaannya. Dia seolah-olah membawa pulang satu bonus yang besar lah. Dan dia dikenali sebagai orang Ansar yang sangat-sangat berhati besar, berjiwa besar, sangat mulia, sangat dermawan, orang kaya. Dan masa tu dia bertemu dengan Abdurrahman bin Auf dan diletakkan sebahagian hartanya di hadapan Abdurrahman bin Auf. Cuba kita selami apa yang berlaku di antara kedua mereka. Sa'ad bin Rabi' dia kata, ini adalah hartaku, aku akan bagi dia dua. Kau ambil separuh daripada ni. Masa tu dia ada dua isteri. Dan dia kata ini adalah dua isteri aku. Kalau kamu tak dapatlah nak cari mana-mana wanita untuk nak berkahwin, maksudnya aku boleh ceraikan salah satunya untuk kamu kahwini salah satunya. Masa itulah dia nak kata dia punya tekad dia masa tu. Dia pun bagi tahu ini rumah aku 2 tingkat. Kau pilih salah satu daripada tingkat ini, kau boleh stay di situ. Masa tu Abdurrahman bin Auf tersenyum melihat kesungguhan, kejujuran saudaranya fillah ini. Dan dia kata kepada Sa'ad bin Ar-Rabi', ya akhi, barakallahu laka fi malik wa zawjataik wa darik, walakin dulluni ala as-suq. Wahai saudaraku, semoga Allah memberkatimu, memberkati hartamu, memberkati isteri-isterimu, memberkati rumahmu. Aku tak perlukan semua itu. Kau just bawa aku pergi ke pasar. Maksudnya Abdurrahman bin Auf ni seorang yang berjiwa usahawan. So kita fahamkan orang yang berjiwa usahawan, kok mana kita letak pun tahulah dia nak berniaga macam mana. Tahulah dia nak dapat duit macam mana. Ada orang ni dia, kalau orang yang tak ada jiwa berniaga ni susah sikit lah. Dia tak boleh. Beza orang yang nak duit dengan orang yang nak berniaga. Orang yang nak berniaga ni kadang-kadang dia tak untung banyak pun tak apa, sebab dia boleh berniaga. Orang yang nak duit ni, kalau dia rugi, dia diuji sikit, dalam perniagaan dia akan tersungkur, dia akan menyerah kalah. Dia Abdurrahman bin Auf, dia pergi ke pasar buat pertama kali dengan dia usahakan dulu untuk nak jual kayu-kayan. Dijual lah kayu api ke. Dan itu antara permulaan dia memulakan perniagaan sebelum dia kemudiannya meniaga keju. Dia katakan ada berniaga macam-macam. Orang pandai berniaga lah ceritanya. Okay, jadi ketika itulah bermulanya kehidupan Abdurrahman bin Auf di bumi Madinah. Dan tidak lamalah kita kata tempoh selepas itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui bahawa Abdurrahman bin Auf pun akan berkahwin. Saya bila baca kisah-kisah Abdurrahman bin Auf ni, apa yang saya boleh bayangkan adalah karakter Abdurrahman bin Auf dalam imajinasi saya. Dia seorang yang very simple guy. Seorang yang kita kata mudah untuk orang berinteraksi dengan dia. Yang saya boleh rasa dia ni seorang yang positif jiwa dia. Seorang yang agak kita boleh kata macam ramah daripada sudut karakter.
Bila kita baca kisah-kisah sahabat-sahabat ni, kita boleh membayangkan lebih kurang lah macam mana karakter-karakter masing-masing. Itu keunikan lah. Itu seronok bila kita baca kisah-kisah sahabat ni. Saya boleh bayangkan Zubair dengan Talhah ni dia jenis yang a bit more serious. Dia lebih more serious dan seorang yang kita kata very passionate punya people lah di dalam, especially dalam perjuangan mereka. Itu kalau Talhah dengan Zubair. Ali bin Abi Talib seorang yang kita boleh rasa credibility tinggi. Saya tak boleh membayangkan wajahnya, tapi saya boleh merasakan bahawa Ali bin Abi Talib ni dia ada aura lah. Dia ada aura di sebalik kita kata usia dia mungkin lebih muda daripada sahabat-sahabat yang lain, but dia memang nampak dia punya nobility dia. Uthman bin Affan, saya boleh membayangkan dia sebagai seorang yang almost macam Abdul Rahman bin Auf, tapi dia lebih kita boleh rasa dia ni memang dia pemalu orangnya. Dia tak banyak bercakap. Dia mungkin a bit introvert. But dia memang jenis manusia yang disenangi lah. Sebab dia tak banyak bercampur sangat, jadi dia tak menyakitkan hati orang banyak. Umar maklum, keras, tegas, berprinsip. Abu Bakar seorang yang lembut. Macam mana saya nak kata Abu Bakar ni, mungkin dia adalah campuran Uthman bin Affan. Saya bayangkan Abu Bakar ni bukan orang yang banyak cakap, tapi dia orang yang very loyal. Juga saya membayangkan Abu Bakar ni orang yang a bit introvert juga. Karakter dia yang lembut tapi dia lebih tegas berbanding dengan Uthman bin Affan. Itu lebih kurang dalam bayangan. Jadi ketika Nabi SAW tahu bahawa Abdul Rahman bin Auf ni nak kahwin, masa tu pun bukan mudahlah nak berkahwin. Sebab inilah baru lagi hidup kat situ, nak kena ada mahar dan sebagainya. Dan dia bergantunglah kepada uruf dan adat ketika itu. And Rasulullah pun bertemu dengan Abdul Rahman bin Auf. Dia kata, macam mana Abdul Rahman bin Auf, betul ke aku dengar kau dah kahwin? Maka Abdul Rahman bin Auf pun kata, betul ya Rasulullah, aku dah kahwin. So Rasulullah pun tanya, mana yang kau bagi mahar dekat isteri kamu? Dia kata, aku bagi macam emas lah, ada satu seketul emas lah, sebagai mahar ya Rasulullah. Dan Nabi pun beritahu, idbah walau syat lil muslimin. Pergilah, sembelihlah sikit kambing untuk bagi makan pada masyarakat. Dan Nabi pun doakan, barakallahu laka fi malik, moga Allah memberkati hartamu. Dan Abdul Rahman bin Auf pun sembelih kambing dan dia pun panggil Nabi SAW untuk ajak makan sama-sama. And doa Nabi SAW itu makbul. Allah pun memberkati harta Abdul Rahman bin Auf sehingga dia menjadi salah seorang yang terkaya di bumi Madinah. So dalam ni juga benda yang mungkin saya boleh sentuh sikit juga, is kebetulan beberapa hari yang lepas pun saya ada cerita dengan mak lah. Saya sembang kat mak pun tengah cerita yang tentang majlis kahwin lah apa itu ini. Saya pun beritahu pada mak saya, dalam musim pandemik ni, daripada sejak tahun lepas, kita boleh lihat masyarakat mula nampak satu view angle yang baru lah. Yang mana sebelum ni, kalau kita perasan, bila nak buat satu majlis perkahwinan, ramai daripada masyarakat kita yang terlalu gairah untuk nak bermegah dengan majlis perkahwinan. So masing-masing akan cuba untuk nak buat majlis yang as grand as they can. Dan ataupun some people yang melebihi kemampuan sendiri juga. Some people sampai berlebih-lebihan pun ada. Lagi orang tu lagi banyak duit, lagi lah macam-macam megah lah yang akan dilakukan.
selagi mana benda itu tak ada elemen-elemen yang melanggar syarak, tak ada masalah lah. Cuma kat sini ni dia satu pandangan masyarakat kita is, dululah orang kita ni macam tak boleh kahwin kalau tak ada walimah yang grand-grand ni. Dan sampai kita selalu dengar masyarakat kita yang berhutang untuk nak buat majlis walimah. Dan majlis walimah ni is not kecil. Kita tengok walimah ni sama ada kalau parent tu very generous, dia yang akan buat majlis makan, ataupun ada parent yang dia akan perah daripada menantu lelaki duit hantaran yang tinggi supaya duit itu dia boleh buat makan-makan. Ataupun ada juga yang mana pengantin sendirilah kena bayar. Jadi kalau kita tengoklah sekarang ni musim yang mana siapa yang nak mudah kahwin nak kahwin dan sekarang. Senang je pergi kahwin, kahwin tak perlu nak fikir nak buat majlis besar-besar ramai-ramai pun boleh kahwin. Konsep kita adalah kita selalu menyusahkan perkahwinan dengan benda-benda yang tak diperlukan. And saya tak cakap pada mungkin akak-akak yang mampulah kat sini ataupun hadirin yang mampu kat sini. Tapi saya cakap pada level yang layman, medium people yang sanggup habis berpuluh-puluh ribu. Okay, macam saya cakap kat mak, kita ni orang biasa je mak, bukanlah orang yang jutawan ke, tapi mak dulu pun sanggup je untuk nak habiskan berapa banyak untuk nak buat majlis setiap daripada anak. Dulu saya kata kat mak saya kata, mak, untuk saya tak payah buat majlis mak. Kalau nak buat pun kita buat makan kecil-kecil je dekat family, rapat-rapat, keluar kawan ke apa yang close cukup is enough. Tapi untuk nak habiskan sampai too much untuk nak buat satu majlis makan yang habis dalam masa sehari dan kita pun akan penat-penat dan tak enjoy mak. Baik mak bagi duit tu kat saya pergi honeymoon jauh-jauh. Seronok kan? Pergi Europe ke, pergi mana-mana ke, baru kita pengantin tu dapat feel seronok. Tapi masa tu mak kata tak adalah, dulu majlis abang kau kan aku buat kan, untuk kau pun aku kenalah buat. So saya cakap, mak, bukannya saya minta, mak yang nak buat. Kalau saya, baik saya gunakan duit itu untuk memulakan kehidupan melairi bahtera rumah tangga. Maksudnya ada setengah family, sometimes 20,000, 30,000 yang orang duk buat majlis-majlis ni, better lah dia boleh bagi pada anak dia, menantu dia, supaya boleh memulakan kehidupan dengan bahagia, daripada family menantu dia mungkin dalam keadaan yang susah, nak mulakan kehidupan, nak kena ada kereta, nak kena ada rumah, ataupun nak honeymoon ke, belanja itu semua dia is sometimes kita masa orang dulu memang ada orang dia tak boleh kalau tak buat majlis kahwin ni, tak ada majlis yang besar. So saya kata ini hikmah daripada pandemik, orang pun boleh rasa bahagia berkahwin dalam musim pandemik. You still can happy without grand punya majlis. Ni saya cakap bagi orang-orang biasa lah. Bagi jemaah yang memang mampu sangat, mampulah sangat buat majlis 100-200 ribu tu, tak ada masalah. Okey. Jadi Abdul Rahman bin Auf ni dia seorang yang dikenali berilmu, banyak berjihad, seorang yang kaya, dan sangat sukarlah kita akan bertemu ciri-ciri sebegini pada jiwa seorang sahabat. Ada orang dia warrior tapi dia tak kaya. Ada orang berilmu, dia dah banyak ilmu, dah dia kuat, rajin, berani berperang, dan dia juga sebagai orang yang kaya. And pada hari peperangan Badar, Abdul Rahman bin Auf antara mereka yang join the battle, mereka yang mendapat privilege sebagai ahli Badar. Dia berada di samping Talhah dan Zubair pada peperangan Uhud, yang juga bersama dalam
mempertahankan Nabi, yang berada di keliling Nabi SAW ketika suasana sedang genting. And dia ketika itu juga di antara orang-orang yang hampir-hampir terbunuh kerana mempertahankan Nabi SAW. And di tubuhnya dikatakan ada lebih daripada 20 parut lah kesan daripada luka peperangan fisabilillah. And dia sampai ada kecederaan kekal. Dia kecederaan kekal. Tak salah, dia macam timpang sikit nak berjalan ke, begitulah. And Abdul Rahman bin Auf di-join semua battle yang dilalui oleh Rasulullah SAW. Walaupun dia kaya, walaupun perniagaan dia berjaya, tapi dia tidak pernah leka dengan berjihad fi sabilillah. Bahkan digunakan harta dia semua adalah untuk ke dalam jalan ketaatan kepada Allah dan juga Rasulnya. Dan di situ juga poin yang kita nak mentionkan, is kita ni kadang-kadang melekakan kita, harta kita, urusan dunia kita, daripada kita mengingati Allah. Dalam ada seorang sahabat saya diceritakan, dia kata masa tu ada seorang CEO besar company dia summon dia punya kira ketua-ketua branch dia punya company tu daripada pelbagai negara untuk bertemu dekat New York kalau tak salah. Salah seorang daripada ketua-ketua tu orang Islam, dan orang Islam yang berpegang dengan agama dia. Dan subhanallah, masa tu juga dia ketua orang yang Islam tu, dia dah ada dia sepatutnya pergi haji lah, tapi masa tu dia nak pergi haji ataupun meeting dengan bos dia. Jadi dia kata dekat bos dia, I cannot attend. So kira bos besar ni panggil, kalau biasanya orang memang pergi je lah, tapi dia kata I cannot. So bos itu kata kenapa? Dia kata because dia katalah dia akan pergi menunaikan haji, and I have a greater God and you are not definitely him. Dengan ucapan yang berani, dia kata aku mempunyai Tuhan yang agung, yang maha besar, and kamu bukan Tuhan itu. Itu jawapan yang menyebabkan dia punya bos dia tu terpegun lah dengan prinsip agama yang dipegang oleh lelaki Muslim tersebut, dan diframekan kata-kata ucapan lelaki tersebut, dia letakkan di office dia. Itu kemuliaan Islam. Itu orang Islam yang ketika zaman mereka ini berasa izzah dengan Islam. Tapi hari ini kita, alamak, kalau ada meeting, kalau ada ni, nantilah, biarlah solat tu. Tengok macam mana. Kita sanggup gadaikan agama kita demi urusan dunia yang tidak seberapa. And kalaulah kita dengar sebelum ini, Uthman bin Affan antara mereka yang sangat dermawan, sampai Nabi pernah doakan, Allahumma Uthman raditu anhu fardi anhu, ya Allah engkau ridailah Uthman, dan aku meridai Uthman, maka engkau dah ridailah dia. Maka Abdul Rahman bin Auf antara mereka yang juga banyak menyumbangkan hartanya fi sabilillah, sampai Nabi SAW doa, barakallahu laka fima atait wa baraka laka fima amsakt, semoga Allah berkati dengan harta yang kamu berikan, dan semoga Allah berkati kamu dengan harta yang kamu pegang. Pada hari peperangan Tabuk yang berlangsung selama sebulan, dan pada ketika itu Allah memerintahkan Nabi untuk keluar pada peperangan Tabuk untuk berhadapan dengan tentera Rom. Tapi masa tu yang kita dah cerita sebelum ni kan, perang tengah kemarau, masalah ekonomi, yang Abu Bakar sampai menyumbangkan seluruh hartanya, Umar datang bawa separuh hartanya, Uthman bawa dengan apa yang dia termampu, and itu pun tidak mampu untuk nak membiayai ketenteraan orang Islam ketika itu. Maka Abdul Rahman bin Auf pun datang dengan membawa 200
200 uqiyah daripada emas dan diletak di riba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mahal tau. Banyak nilainya sampaikan sahabat-sahabat kagum. Tengok how rich lah Abdurrahman bin Auf, how generous Abdurrahman bin Auf. Dan kita ni cincin sekecil itu pun kita tak sanggup nak berikan. Ada batu sikit Habib jual kat atas pun kita simpan lah, tak pakai lah. Ni sahabat dia boleh letak emas yang I don't know berapa kira-kira emas, berapa juta lah kita kata dia punya nilai, diletak di riba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Umar dia rasa Abdurrahman ni macam dia nak bertaubat ke apa ke, sampai dia sanggup untuk nak keluarkan that amount of a huge amount of money. And sampaikan bila ditanya apa yang kamu tinggal untuk keluargamu wahai Abdurrahman, Abdurrahman kata banyak ya Rasulullah, lagi banyak daripada apa yang aku belanjakan. Dan Nabi tanya lagi, wa kam abqaitalahum, berapa banyak yang kamu tinggalkan kepada mereka? Abdurrahman berkata, aku tinggalkan kepada mereka Allah dan juga Rasulnya. And akhirnya tentera muslimin pun dapat bergerak pergi ke Tabuk. Abdurrahman bin Auf masa itu antara mereka yang memimpin orang Islam untuk melakukan salat. Dan Rasulullah SAW ketika itu dia datang lewat sikit dan dia solat di belakang Abdurrahman bin Auf. Dan selepas berakhirnya salat, Nabi SAW kata, ahsantum, well done. And itulah kemuliaan Abdurrahman bin Auf. Dia adalah very few people yang Rasulullah SAW pernah bersolat di belakang seorang lelaki yang saleh. Sangat-sangat beruntung. Seorang yang beruntung kerana dermawan, seorang yang hebat di dalam peperangan, seorang yang Rasulullah SAW Sayyidul Alamin salat di belakang beliau. Subhanallah. Rasulullah SAW wafat, dia masih lagi mendoakan Abdurrahman bin Auf, barakallahu laka fima, semoga Allah memberkati kamu pada hartamu. Nabi selalu doakan keberkatan pada harta Abdurrahman bin Auf. Dan subhanallah, memang Allah memberkati harta Abdurrahman bin Auf. Sebab tu the best doa sebenarnya bila kita doakan seseorang tu is doa keberkatan. Jadi kalaulah saya ada doakan jemaah kata barakallahu fi, itu sebenarnya doa yang sangat-sangat bagus. Kita doakan keberkatan. Dan saya selalu kalau nak appreciate someone, saya akan sebut semoga Allah memberkati sama ada hidup dia, harta dia, rezeki dia. Sebab segala kebaikan datang melalui keberkatan. Kita kaya, tapi kalau tak diberkati, tak baik. Kalau kita hidup panjang, tak ada keberkatan hidup, juga tidak baik. Tapi when ada keberkatan, maka kita akan membawa kebaikan yang sangat-sangat besar. Abdurrahman bin Auf dengan keberkatan harta yang dimiliki, dia berjaya meluaskan empire perniagaannya. And seolah-olah rumah dia itu adalah Baitul Mal bagi orang-orang Islam. Orang boleh datang, orang boleh ambil, orang nak apa yang orang perlu diberi. Allah bagi kekayaan, subhanallah. Hari ni orang-orang kita kaya duk sibuk kumpul. Nak masuk dalam Forbes, nak join kelab sana, kelab sini, habis duit kita. Sedangkan masih ramai lagi orang-orang Islam yang memerlukan. Agama ini masih lagi memerlukan sumbangan daripada kita. Macam mana kita nak kata kita ingin menjadi seperti Abdurrahman bin Auf? Abdurrahman bin Auf dia tak ada laisa lahu ham. Dia tak ada keinginan pada dunia-dunia ni. Walaupun dia mungkin umpama multi-millionaire pada zaman itu, tapi tak ada beliau nak pergi macam
nak fikir untuk diri dia saja, nak beli benda-benda yang tak bermanfaat sangat untuk dia, nak kumpul sana sini, collection itu dan ini. Tidak. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah kata pada para isteri sebelum baginda wafat, lan yahnu alaikunna ba'di illa salihun. Di doa orang-orang yang saleh, dan termasuk daripada kalangannya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf pernah jual dia punya tanah yang berharga 40,000 dinar emas. Maka duit yang didapat tu dibahagi-bahagi kepada Bani Zuhrah, kaumnya, klannya. Dan dibagi sebahagian daripada harta itu kepada isteri-isteri Nabi, kepada isteri-isteri Nabi. Alright? Dibagi banyak kepada isteri-isteri Nabi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam Aisyah radhiyallahu anha doakan Abdurrahman bin Auf bila mana dia tahu bahawa Abdurrahman bin Auf dia nak jaga kebajikan isteri Nabi setelah kewafatan Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam dah wafat. Masa tu para sahabatlah yang menjaga kebajikan isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar As-Siddiq. Mereka-mereka yang selalu memberikan bantuan, menghulurkan sumbangan kebajikan kepada para isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mana mereka berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. And amazingly is Abdurrahman bin Auf dia kaya bukan daripada dia mewarisi harta sesiapa, tetapi adalah kerana kebijaksanaan dia di dalam berniaga. Niat dia cuma satu, harta yang diperolehi akan digunakan fi sabilillah, untuk membantu agama Allah. Masa tu dalam satu kisah pernah dekat Madinah ni berlaku satu suara yang kuat. Orang-orang Madinah ingat ada musuh sudah datang menghampiri. Tetapi rupa-rupanya suara yang kuat tu adalah daripada kafilah besar Abdurrahman bin Auf. Yang bayangkan ada 700 unta yang membawa pelbagai barangan dekat atas unta tu, besar-besar, 700 ekor. Orang ingat, ini musuh dah datang ke? Rupanya bukan musuh. Orang dah gempar dah. Saya tengok 700 yang dibawa ke Madinah tu dihadiahkan, dibagi kepada orang-orang Madinah. Sampailah ni ada satu, dikatakan satu hadis yang tidak sahih, yang famous lah dalam masyarakat ni, yang mereka mengatakan bahawa Abdurrahman bin Auf adalah dimasuk syurga dalam keadaan merangkak. So kat sini saya ulas sikit, riwayat popular mengenai Abdurrahman bin Auf masuk syurga dalam keadaan merangkak tidak sahih. Sebab riwayat pertama ada perawi yang bernama Umarah bin Zadan, seorang perawi yang banyak meriwayatkan hadis yang mungkar. Imam Ahmad menilai hadis ini sebagai hadis yang dusta lagi mungkar. Riwayat yang kedua daripada jalan Habban bin Aghlab bin Tamim daripada ayah dia, dan Aghlab ini dinilai oleh Imam Al-Bukhari dan Ibn Hibban sebagai sangat lemah sebab dia banyak melakukan kesilapan dalam periwayatan hadis mungkar. Anaknya Habban juga perawi yang rapuh lah, yang disebut oleh Al-Fallas. Riwayat yang ketiga ada perawi bernama Khalid bin Yazid Ad-Dimashqi yang pernah dituduh berdusta oleh Ibn Ma'in, yang juga dinilai oleh Imam An-Nasa'i sebagai seorang yang tak boleh dipercayai. Dan ada juga jalur lain yang diriwayatkan oleh Al-Jarrah bin Minhal, tapi hadisnya juga dinilai sebagai dusta sebab dia dikatakan pernah mendustakan hadis dan selalu minum arak. Jadi rumusannya sebagaimana yang disebut oleh Imam Al-Haythami, tak ada satu pun hadis yang sahih tentang beliau masuk syurga dalam keadaan yang merangkak. Dan Ibn Hajar pun kata memadailah persaksian Imam Ahmad
bahawa hadis ini dusta. And kalau difikirkan, apa kekurangan sahabat Rasulullah yang dijamin masuk syurga seperti Abu Bakar dan Uthman? Kenapa Abdul Rahman bin Auf seorang yang masuk syurga merangkak sebab dia berharta, sedangkan ramai juga sahabat-sahabat lain juga kaya raya seperti Uthman, seperti Abu Bakar. Beliaulah sahabat yang pernah menyumbangkan 40,000 dinar emas yang tadi kita ceritakan. Yang tak bayangkan 40,000 dinar emas yang berapa nilainya sekarang? Nilai dia lebih kurang 28 juta ringgit. 28 juta ringgit dia boleh bagi macam tu je. Subhanallah. Kita nak bagi 28,000 ringgit pun dah macam, hai, janganlah, banyak sangat tu. 28 ringgit sudah ada. RM2.80 boleh lah. Okay. Dia pernah sumbangkan 800 kuda dia, 500 unta dia, yang penuh muatan fi sabilillah. Okay. And itu dahsyatnya Abdul Rahman bin Auf, satu watak yang very inspiration kepada kita semua. Walaupun dikurniakan segala macam keduniaan di dunia ini, tetapi keinginan dia hanyalah akhirat. Dan harta yang ada dia tidak tinggalkan untuk diri dia, tetapi adalah untuk agama Allah, untuk manusia-manusia di samping dia. Dan Abdul Rahman bin Auf seorang yang sentiasa zahid di dalam khilafahnya. Dia adalah seorang yang memiliki keterampilannya. Dia salah seorang yang dicalonkan untuk menjadi khalifah setelah daripada kewafatan Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Tapi dia menarik diri. Dia tak mahu menjadi khalifah. Dan dia kata dia akan bantu untuk nak bermusyawarah memilih new calon khalifah, yang akhirnya Uthman bin Affan telah dipilih sebagai khalifah umat Islam. Detik-detik wafat Abdul Rahman bin Auf, masa tu Abdul Rahman bin Auf sedang berpuasa. Masa tu ada orang datang bawa bagi makanan, ada roti, ada daging. Masa tu dia tengok kat makanan tu, dia kata Rasulullah SAW meninggal dalam keadaan tidak kenyang, dalam keadaan Rasulullah dan ahli keluarga dia pun tak dapat makan roti. Mus'ab bin Umair, orang yang lebih baik daripada aku, meninggal dalam keadaan kain kapan pun tak cukup. Jika ditutup muka, kaki tersingkap, tutup kaki, wajah tersingkap. Hamzah bin Abdul Muttalib wafat dan dia lebih baik daripada aku, juga tak cukup kain kafan. Aku risau, aku ni over sangat. Aku ni terlalu nak, aku nakkan dunia ni, aku nakkan kebaikan ni tergesa-gesa. Aku tak nak merasai kenikmatan di dunia dan aku kurang mendapat nikmat itu di akhirat. Sahabat-sahabat aku yang lebih baik dekat dunia ni pun, dekat dunia ni cukup-cukup, tak cukup pun. Tapi aku ni dah rasa aku ni cukup serba-serbi. Adakah habuan aku dekat akhirat nanti akan berkurangan? Sebabkan dia takut benda itu, dia menangis. Dia tak jadi makan. Sampailah akhirnya masa tu dia sakit juga. Dah tua pun. Dan dia pun wafat, bertemu dengan Allah dan para kekasihnya. And masa tu adalah tahun ke-32 Hijrah. And dia pun dah terbaring sakit dalam keadaan dia ni rindu nak meninggal. Sebab tak sabar untuk nak bertemu dengan kekasih hati mereka, Rasulullah dan para sahabat. Dan akhirnya dia juga telah dikebumikan bersama dengan sahabat-sahabatnya di Madinah. And itulah yang dinanti-nantikan. Subhanallah. Itu, dan daripada kisah Uthman bin Affan boleh kita ambil pengajaran bahawa Abdul Rahman bin Auf, perlu kita rumuskan, salah seorang yang berhijrah ke bumi Habsyah, salah seorang yang terkenal memiliki jiwa yang besar, memiliki sikap kemaafan, penuh kesabaran. Dia dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi', seorang jutawan di Madinah. Dan dia adalah salah satu contoh agung di dalam bab kedermawanan dan bab al-ukhuwah fillah. Abdul Rahman bin Auf seorang yang sangat dia punya orang kenal ni sebagai dermawan. Subhanallah. Orang yang mutasaddiq. Kita ni orang kenal bukan kita nak beramalkan orang, tetapi apa yang
yang kelebihan, yang keunikan bila kita adalah apa yang orang kenali kita. Bukan kita nak orang kenal kita, okey, kita amal semua kena ikhlas. Tapi setidak-tidaknya biarlah kita dikenali sebagai insan yang baik. Mereka yang berada dalam kebaikan. Janganlah orang kenal kita sebagai orang yang suka mengumpat, akhlak buruk, buat benda-benda tak elok. Biarlah orang kenal kita dengan benda-benda yang baik. Semoga itu menjadi saksi kita nanti insya-Allah di akhirat. Abdul Rahman bin Auf seorang yang sangat zuhud. Abdul Rahman bin Auf adalah antara manusia yang paling berani, yang paling berilmu, yang paling disegani oleh insan-insan di zamannya dan juga selepas daripadanya. Jadi sekadar itu perkongsian kita tentang kisah dua orang sahabat yang dijamin masuk syurga pada hari ini, iaitu Zubair bin Awam dan juga Abdul Rahman ibn Auf. Okay. And di sini kita ada satu soalan. Dia kata, Doktor, negara Habsyah tu sekarang dikenali sebagai negara apa? Dia adalah negara Afrika, Ethiopia. Kalau kita tengok dia nak pergi daripada tanah Arab tu nak pergi ke Ethiopia, paling dekat adalah dengan cross the sea lah, merentas laut kat situ. So dia berada di benua Afrika. Ethiopia dulu adalah negara Kristian, but now ada Kristian dan ada orang Islam yang ramai juga. Wallahu a'lam. Jadi saya serahkan kembali semula kepada moderator kita ataupun kepada jemaah semua. Kalau ada apa-apa yang ingin ditanyakan dengan kemampuan saya menjawab, insya-Allah saya menjawabnya. Jika tak ada, insya-Allah nanti kita bertemu lagi pada masa yang akan datang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Abdul Rahman bin Auf, dia wafat pada tahun 32 Hijrah. Masa tu berapa tahun, Ustaz? Umur Abdul Rahman bin Auf. Ya. Umur Abdul Rahman bin Auf saya pun tak tahu secara pasti usia dia, sebab mungkin masa dia masa dia wafat tu sekejap. Tapi disebab ada riwayat kata masa usia dia masuk Islam tu quite dalam 30 tahun sekitar tu. Tapi saya tak pasti secara spesifik berapa exactly usia Abdul Rahman bin Auf. Tapi masa masuk Islam lebih kurang usia Abdul Rahman bin Auf 30 tahun. Yang saya tahulah. Jadi maksudnya kalau dia meninggal tahun 32 Hijrah, means usia dia juga almost macam mana usia Nabi, Abu Bakar, Umar yang meninggal pada sekitar usia 62-63 tahun. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Ini daripada Kak Ahli Matun, akak nak tanya. Daripada hadis sahih, ada menyebut satu doa untuk kita amalkan, iaitu doanya, Ya Allah, kurniakanlah aku mati syahid di jalan-Mu dan jadikan kematianku di negeri Rasul-Mu. Jadi bagi kita yang orang biasa, kita memang bila dengar ceramah doktor kan, memang sangat orang kata menjadi motivasi lah untuk kita pun nak ikut jejak-jejak untuk dapatkan syurga Allah kan. Jadi apa yang orang yang macam kita ni yang ada jalan-jalan amalan yang kita boleh fokuskan, doktor? Okey. Ya, terima kasih. Sama-sama, terima kasih banyak kepada soalan yang diberikan. Okey, yang pertama sekali adalah hukum kita doa untuk kita dikurniakan syahid ataupun kurniakan mati syahid. Dan Nabi SAW pun dalam sebuah hadis ada menyebutkan bahawa siapa hadis riwayat Anas dan rekod daripada Imam Muslim, man talaba syahadata sadiqan u'tiyaha walau lam tusibhu. Nabi kata siapa yang betul-betul mencari syahid dengan penuh kejujuran, Allah yang Maha tahu hakikat kejujuran itu, maka dia akan diberikan
kesyahidan itu ataupun ganjaran syahadah itu walaupun dia tidak mati dalam keadaan yang syahid. Even dalam riwayat Muslim lagi, Nabi kata man sa'alallaha syahadata bisidqin ballaghahu Allahu manazil syuhada wa imma ta'ala firashih. Siapa yang memohon, meminta daripada Allah dengan penuh kejujuran untuk mati syahid, maka Allah akan berikan dia kedudukan para syuhada walaupun dia mati di atas katil dia. Jadi itu antara kelebihan orang yang betul-betul mencintai mati syahid. Dan Allah yang tahu, sebab Nabi kata bisidqin, yang betul-betul inginkan mati syahid. Macam mana jiwa orang yang ingin mati syahid itu akan dibuktikan dengan perbuatan kita. Dan kita bukan hanya macam cakap aku teringin nak mati syahid, tapi bila tengok kehidupan kita, tak ada pun nak dikatakan kehidupan yang seolah-olah membuktikan bahawa kita ni mencintai fi sabilillah dan membantu agama Allah pun tidak, ataupun kurang kehidupan kita dipenuhi dengan kelalaian, sebagaimana itu nak membuktikan keinginan kita untuk mati syahid. Tetapi bila Nabi kata bisidqin, orang yang betul-betul jujur. Tengok macam mana tadi kisah yang kita kata, kisah Zubair bin Awwam, Khalid bin Walid, yang mereka ni memang bercita-cita nak mati syahid, tapi mereka buktikan kehidupan mereka ini semua adalah fi sabilillah. Nak berjuang fi sabilillah is very hard to do. Mungkin untuk kita pada zaman ini, pada keadaan ini, sangat-sangat sukarlah untuk nak kita mencapainya. Tetapi fi sabilillah yang lebih ringan daripada itu, yang tidak melibatkan pengorbanan nyawa kita sendiri pun, itu pun sukar untuk nak kita lakukan. Jadi yang penting is bagaimana kita nak buktikan kepada Allah Rabbul Alamin bahawa kita ni memang orang yang betul-betul mencintai fi sabilillah. How kita memperuntukkan kehidupan kita, waktu kita, harta kita, kudrat kita ke jalan agama Allah. If kita boleh provekan itu pada Allah, dan kita memang Allah tahu daripada luar dan dalam kita itu memang kita inginkan sangat syahadah itu, maka insya-Allah ketika itu barulah kita akan mendapat ganjaran Allah tersebut. Kalau hanya sekadar ya Allah aku nak mati syahid, tolonglah bagi aku mati syahid, tetapi tengok kita ni macam itulah, macam biasalah, tak ada pun nak tunjuk orang yang betul-betul mempertaruhkan. Ini bukan mempertaruhkan nyawa. Kita boleh korbankan semua harta kita untuk beli nyawa kita. Kan? Sebab nyawa kita ni tak ternilai. Orang yang berperang fisabilillah, mereka mempertaruhkan nyawa, jiwa raga, masa mereka semua itu fisabilillah. Kita tak perlu nak pertaruhkan nyawa kita. Kita cuma nak mempertaruhkan apa yang kita ada sekarang untuk agama Allah, memartabatkan agama Allah, untuk nak berjuang, menuntut ilmu, untuk nak membantu umat Islam, untuk nak membantu agama Allah, membantu mengatasi kejahilan diri kita dan juga masyarakat, untuk nak memartabatkan agama Allah. Niat kita satu. Kita mengharapkan ini adalah perjuangan fi sabilillah yang boleh, setidak-tidaknya bolehlah apa yang kita boleh lakukan bila kita tak dapat nak pergi berjuang menuju ke battlefield fi sabilillah. Jadi doa pada Allah banyak-banyak, tanamkan dalam hati, biar keikhlasan itu, kejujuran itu betul-betul boleh dibuktikan dengan amal soleh kita juga. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa hadis-hadis ini sudah putih sahabat-sahabat yang rapat dengan Rasulullah sangat sikit hadis yang diriwayat daripada mereka dibandingkan diriwayat. Assalamualaikum. Tak dengar. Hello, Doktor tak dengar. Saya ingin Doktor, mengapa riwayat hadis ini kerana sahabat terlalu sedikit, ya, padahal mereka yang paling rapat dengan Rasulullah. Ya. Okay. Kamu rapatlah dengan Abu Hurairah, Ibnu Abbas dan sebagainya, tapi saya jarang mendengar hadis daripada sahabat-sahabat. Terima kasih. Baik, faham. Okay. Dalam ilmu riwayat hadis ada sahabat-sahabat yang dikenali sebagai al-mukthiruna fi riwayah, iaitu mereka yang banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi. Contohnya Abu Hurairah, contohnya Aisyah, contohnya Anas bin Mas'ud, contohnya Abdullah bin Umar. Ini adalah antara contoh-contoh sahabat yang banyak meriwayatkan hadis-hadis daripada Nabi SAW. Tetapi persoalannya,
kenapa sahabat-sahabat yang kita dengar rapat dengan Nabi seperti Abu Bakar, seperti Umar, mereka ini tidak sebanyak hadis-hadis riwayatnya daripada seperti mana Abu Bakar, Anas dan lain-lain. Okay, kat sini saya bagi tahu beberapa faktor. Okay, yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq dan juga Umar bin Al-Khattab. Mereka ini lebih banyak bergelumang dalam bidang politik selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat saling meriwayatkan each other, dan mereka tak adalah sebut aku dengar ni daripada Abu Bakar dan sebagainya, tapi mereka saling riwayatkan each other. Tetapi dan ketika itu juga sahabat-sahabat boleh dengar direct daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, Abu Bakar dilantik menjadi khalifah umat Islam. Kesibukan di masa itu lebih menjerumus ke arah bidang politik. Dibantu juga oleh Umar, dibantu oleh beberapa sahabat yang penting. Jadi ketika itu profession itu akan menentukan quantity of riwayat yang diriwayatkan. Jadi Umar pun bila dia dah jadi khalifah, dia disibuk dengan pemerintahan, peperangan, pembukaan kota Islam, memerangi golongan-golongan dari macam-macam, dibantu oleh Abdurrahman bin Auf banyak, dan juga beberapa sahabat ahli syura yang dijamin masuk syurga inilah. Jadi mereka ni kebanyakannya perbezaan mereka ni macam Zubair bin Awam tadi, Talhah, mereka banyak berjuang, pergi keluar sana, pergi berperang sana sini. Profession itu akan membentuk keadaan seseorang. Berbeza dengan seperti Abu Hurairah. Abu Hurairah dia ketika dia masuk Islam pada tahun ke-7 Hijrah, dia cuma duduk di masjid Nabi SAW. Niat dia kata, aku nak hafal, nak belajar sebanyak mungkin. Dan dia adalah salah seorang daripada ahli suffah yang duduk di masjid Nabi SAW, yang tak ada kerja, tapi dibantu oleh sahabat-sahabat Nabi yang mulia. Dan dia purpose dia untuk nak himpunkan sebanyak mungkin hadis Nabi. Sampai Nabi doakan kepada Abu Hurairah, dia kata, kau begitu bersemangat, kau begitu passion dengan hadis aku. Aku tak melihat orang yang sangat passion pada hadisku selain daripada engkau, wahai Abu Hurairah. Dan didoakan semoga Abu Hurairah itu tidak lupa ingatan dia. Abu Hurairah kata sejak tu dia dah tak lupa lah. Jadi selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada zaman Abu Bakar, zaman Umar, Abu Hurairah ni memang tugas dia sebagai da'i, sebagai pengajar. So full time dia mengajar lebih. Dia mengajar lebih, so disampaikan hadis-hadis daripada Nabi SAW. Sahabat-sahabat yang muda seperti Anas juga begitu, Ibnu Umar. Mereka ini dia macam Ibnu Umar ni, dia tak suka untuk nak terlibat dalam politik whatever, dan Umar pun tak membenarkan. Dan dia cuma masa tu dia lebih suka untuk nak apa yang penting dan manfaat bagi diri dia, seperti ilmu, sibuk dan tu. So sama juga macam kalau kita tengoklah, macam kita boleh kiaskan, kalau orang tu sibuk bekerja pada hari ini, mungkin dia susah nak buat benda lain. Tapi orang yang ada waktu yang lebih lapang, dia boleh peruntukkan masa dia untuk certain perkara. Itu antara faktor yang pertama, profession. Yang kedua adalah faktor kerisauan para sahabat. Sebab Nabi SAW pun banyak dalam hadis-hadis yang memberikan amaran kepada mereka yang tidak cermat di dalam periwayatan hadis. Sampaikan ada sahabat Nabi, Abdurrahman ni tabi'in, Abdurrahman bin Abi Layla, dia bertemu dengan seorang sahabat bernama Zaid bin Abi Arqam. Dia kata, ya Rasul, wahai Zaid, aku nak dengar hadis daripada Nabi SAW. Zaid bagi tahu, kabirna wa nasina wal hadithu an Rasulillahi syadid. Dia kata, kami ni dah tua dan kami ni dah mula lupa-lupa, dan nak menyampaikan hadis daripada Rasulullah SAW adalah berat. So disuruh pergi dengar, cari sahabat-sahabat lain. Sahabat-sahabat dia memiliki sifat wara', dia takut tersilap. Dia takut, ketakutan itu ada. Dan sampai dia kata dia berdiri sampailah dia pusing balik kepada Zaid bin Arqam. Sya'bi, dia kata seorang tabi'in, Sya'bi ni meninggal dalam tahun 105 Hijrah. Dia kata aku bersama dengan Ibnu Umar selama setengah tahun. Aku tak dengar pun Ibnu Umar ada sampaikan hadis daripada Nabi SAW. Sahabat-sahabat ni dirisau. Ibnu Mas'ud bila disampaikan hadis daripada Nabi, dia akan sebut au kama qal au nahwi dzalik. Maksudnya dia muka dia merah. Tabi'in bagi tahu dia nak sampaikan hadis Rasulullah, muka dia jadi merah sebab dia takut.
bila dia cakap hadis Nabi tu dia kata lebih kurang beginilah, lebih kurang begitulah. Dia tak berani nak jazamkan, nak confirmkan hadis Nabi SAW. Ini nak kata sifat wara' daripada para sahabat radhiyallahu anhum, walaupun mereka ini adalah mereka yang subhanallah memang yang tak perlu dipertikaikan lagi lah. So itu faktor yang kedua. Dan tapi kita kena faham juga walaupun para sahabat berhati-hati, tetapi dalam meriwayatkan hadis, segala hadis yang berkaitan dengan agama kita telah disampaikan kepada kita dengan secara sempurna melalui jalan-jalan yang Allah kehendaki, yang Allah telah maksudkan dalam firman-Nya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran ini dan kamilah yang menjaganya. Dan termasuk menjaga Al-Quran itu adalah dengan menjaga wahyu Nabi SAW, iaitu hadis Nabi SAW, disebabkan Allah perintahkan Nabi untuk menyampaikan, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas. Kami turun kepada kamu Al-Quran wahai Muhammad untuk nak jelaskan kepada manusia apa yang diperturunkan. Hadis Rasulullah menjelaskan Al-Quran, Allah jamin untuk nak menjaga kesucian agama ini, termasuk hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Terima kasih. Ya, sangat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan saya ni berkaitan dengan wirid pagi yang menyatakan bahawa fadilat wirid ini, saya bacakan wiridnya ya. Subhanallah wa bihamdih wala haula wala quwata illa billah. Ma sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. A'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Wa anna Allah qad akhata bi kulli syai'in ilma. Hadis ini, zikir ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad dan Tirmizi. Dan dijelaskan bahawa fadilatnya, siapa yang membaca pada waktu pagi, nescaya dia tidak akan ditimpa musibah hingga petang. Dan siapa yang membacanya pada waktu petang, nescaya Allah tidak akan menimpakan musibah ke atasnya hingga waktu pagi. Ada dalam satu ceramah dinyatakan bahawa hadis ini daif berat. Dan mengikut Imam Bukhari dan Muslim, dikategorikan sebagai mungkar. Jadi saya baca maknanya tu bagus. Cuma barangkali fadilatnya itu tidak benar. Sebab kalau kita tengok maknanya, memang kita maha suci Allah, tak ada daya upaya, kita serahkan semua kepada Allah, dan memang itu kita wirid setiap hari. Cuma macam mana, apa kedudukan kita, saya lah misalnya, yang selama hari ni dah mengamalkan ini, jadi adakah ditinggalkan atau teruskan tetapi tidak mengambil berat tentang fadilat itu, memikirkan bahawa lafaz-lafaznya baik dan itu merupakan macam mana cara kita mengagungkan Allah dan ketergantungan kita kepada Allah. Cuma bila kita nak beramal, mesti ada contoh daripada Rasulullah. Kalau tak ada, kita akan tertolak. Jadi macam mana pandangan doktor? Terima kasih. Sama-sama, insyaAllah. Saya kira mungkin ini soalan yang terakhir untuk sesi kita pada hari ini. Hadis yang disebutkan oleh puan tadi, sanadnya adalah satu sanad yang dhaif, diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dalam sunannya, Imam An-Nasa'i dalam kitab Amalul Yawm wal Lailah, dan juga dalam Sunan Al-Kubra. Diriwayatkan juga Imam Ibn Sunni di dalam kitab Amalul Yawm wal Lailah. Imam Al-Baihaqi meriwayatkannya juga dalam kitab Al-Asma' was Sifat. Ibnu Hajar ada juga meriwayatkannya dalam kitab Nata'ijul Afkar. Abu Nuaim ada meriwayatkan dalam kitab Amalul Yawm wal Lailah dan juga Nata'ijul Afkar. Al-Mizzi ada meriwayatkan dalam kitab Tahdhibul Kamal. Al-Bawawi ada meriwayatkan dalam Syarh Sunnah dan lain-lain. Mereka ni semua meriwayatkan daripada jalan Ibn Wahab, daripada Amr bin Al-Harith, daripada Salim Al-Farra, daripada Abdul Hamid Maula kepada Bani Hashim. Dan Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar menghukumkan hadis ini sebagai hadis yang gharib, hadis yang janggal ataupun yang tunggal sanadnya. Dan hadis ini dinilai sebagai hadis yang dhaif kerana pada sanad hadis ini ada dua orang perawi.
yang bernama Abdul Hamid Maula Bani Hashim dan juga ibu dia yang meriwayatkan ataupun menyampaikan hadis ini kepadanya. Jadi hadis ini memiliki dua perawi yang majhul yang tidak dikenali, maka justru itu hadis ini dianggap sebagai hadis yang sangat lemah kerana dua tingkatan perawi yang majhul di situ. Tetapi kalau kita nak melihat daripada sudut kelebihan hadis ini dan juga daripada sudut zikir ini sendiri. Yang pertama kita kata daripada sudut zikir ini yang Nabi kata subhanallah wa bihamdi. Kalimah subhanallah wa bihamdi adalah satu zikir yang Nabi dah sebut ganjarannya dalam hadis yang lain. Dia adalah sebuah hadis yang terakhir yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahih dia. Yang Nabi kata dua kalimah yang paling disukai oleh Allah, paling ringan untuk di lisan kita tapi paling berat timbangannya di hari kiamat, yang Nabi kata adalah ucapan subhanallahi wa bihamdi. Umumnya zikir-zikir yang berbentuk subhanallah walhamdulillah ataupun subhanallahi wa bihamdi adalah sabit kelebihan-kelebihannya daripada hadis-hadis yang lain. Dan begitu juga dengan ungkapan seperti la haula wala quwwata illa billah. Ini semua antara hadis-hadis yang ada dinyatakan kelebihan yang lain di dalam hadis yang lain. Jadi sekadar kalau kita nak ucapkan subhanallah bihamdihi wala haula wala quwwata illa billah, itu semua tak ada masalah sebab zikir ini berbentuk umum. Apa-apa sahaja yang katakan warid daripada Nabi SAW boleh kita zikirkan dalam di waktu yang mana-mana, dan bila kita melihat daripada aspek yang kedua adalah aspek fadilat, iaitu seolah-olah zikir ini dikatakan memelihara diri kita lah. Siapa yang ucapkan waktu siang Allah akan pelihara pada malam sampai ke petang, siapa yang ucapkan petang Allah akan pelihara dia sampai ke pagi. Mungkin kalau kita kata nak menggunakan zikir ini untuk mendapatkan fadilat ini tidak sabit, so kita tak boleh nak relatekan di situ. Tapi kalau kita purpose kita, niat kita adalah untuk nak mendapatkan zikir protection, maka ada zikir yang sahih yang sabit Nabi SAW ajar kepada kita. Siapa yang ucapkan di pagi harinya Allah akan menjaganya sampai ke petang, siapa yang mengucapkan petang Allah akan jaga balik dia sampai ke pagi. Antaranya Nabi ajar kepada kita dalam hadis yang sahih, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Ucapkan 3 kali, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Iaitu ada juga dalam zikir pagi dan petang kita lah. So itu juga antara zikir protection yang Nabi SAW ajar kita. So kita nak fadilat tu kita boleh kembali kepada hadis yang sahih. Tetapi kalau kita mengucapkan zikir ini, dia tidak menjadi satu kesalahan disebabkan zikir ini umum. Kalau kita nak ucapkan sama ada dengan nak merebut fadilat yang lain ataupun kita hanya sekadar untuk nak mengingati Allah, umumnya zikir ini adalah satu zikir yang harus. Cuma kita tak boleh relatekan fadilat yang khusus ini kepada zikir ini kerana ianya tidak sabit daripada hadis yang sahih. Wallahu ta'ala alam. Jadi terima kasih banyaklah saya ucapkan kepada semua kelas Tafaqquh Fiddin, pihak penganjur, akak-akak, abang-abang, tuan-tuan, haji-haji, sahabat-sahabat semua yang dirahmati oleh Allah. InsyaAllah kita bertemu lagi pada minggu akan datang. Selamat merentas daerah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih doktor. Assalamualaikum. Assalamualaikum semua. Terima kasih.